Perdana Menteri. Tapi adakah kerana terma rundingan itu terma di dalamnya yang membuatkan mungkin Itu saya katakan tadi, saya tak tahu apa termanya. Saya tak tahu kan. Saya tak tahu kan. Saya tak tahu apa termanya. Kita tak tahu. Jadi saya katakanlah terlalu sulit, terlalu sukar untuk dipenuhi oleh kedua-dua belah pihak dalam persoalan berkaitan dengan butukan ni. Dan rakyat bukan PN saja. Orang amanah, orang PDAP, semua orang komplain sebab beras tempatan tak ada. Beras import mahal. Padahal beras di Kedah dengan Perlis sekarang ni orang ambil padi. Tapi beras tak ada. Lah masa nak tunjukkan mercy, kekasihan belas kepada rakyat yang susah dengan bagi percuma. Apa salah bagi percuma? Takkan nak kutip duit ya 24 jam. Bagilah percuma. Saya nak serah pada Ulul Langat, yang Muhammad Ulul Langat. Sebentar tadi yang Muhammad Arau ada bercakap tentang peruntukan adil dan sebagainya. Tetapi di pihak kerajaan pula kata the bargaining point adalah nak peruntukan kena support kami. Saya sebut Yang Amat Sani sokong untuk kami dapat peruntukan. Bukan dia seorang, hampir semua ahli parlimen kerajaan menyokong. Sebab itu ceritanya. Dan berasai dahulu macam mana tidak ada peruntukan, azabnya tidak ada peruntukan kan. Jadi saya ingin bertanya, adakah pada pandangan yang Muhammad Ulangat dalam keadaan sekarang ni, negara kita ni sebenarnya tengah ada macam-macam masalah. Masalah yang berlarutan, masalah baru dan masalah yang akan terkehadapan ini. Adakah patut pembangkang dengan kerajaan ni duduk sama-sama, kita kata let's put a stop, kita bekerjasama settle masalah rakyat. Macam mana benda tu, angle tu kita nak buat? Sebab itu tadi pun saya tanya dengan Datuk Sri Syahidan soal berkaitan dengan apa yang disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri supaya diadakan perbincangan. Dan saya pun tak tahulah maksudnya siapa yang pergi jumpa, apa hasil perbincangannya, apa yang dikendaki oleh pihak kerajaan, apa yang dikendaki oleh pihak pembangkang soal berkaitan dengan tuntutan peruntukan. Ya, mungkin peruntukan tu peruntukan tiada kepada ahli parlimen, tetapi peruntukan-peruntukan lain. Contohnya kepada JKR mungkin ada, macam di Perlis kita kan. Peruntukan JKR, JKM-nya, sekolahnya, JPS-nya dan lain-lain agensi kerajaan ada. Maksudnya agensi-agensi ni dapat peruntukan daripada pihak kerajaan. Cuma yang tak ada ni peruntukan daripada ahli parlimen. Ahli parlimen, peruntukan ahli parlimen yang tak ada. Cuma saya pun tak tahu sebab saya tak terlibat lah dalam perbincangan tu sebab yalah kita dalam Dewan pun kita bercakap soal berkaitan dengan ini kan. Kita kata maksudnya Perdana Menteri minta berjumpa dengan Timbalan Perdana Menteri dua. Adakan perbincangan, adakan rundingan. Sebab kalau kita tengok tadi kan, macam Datuk pun sebut tadi kan, Perlis bagi, Kedah bagi, Kelantan bagi, Terengganu bagi, Selangor kita bagilah. Dan tahun ni pun disebutkan bahawa Selangor kita bagi hampir 400,000 ringgit lah. Tapi untuk semua tidak ada rundingan tu. Tapi semua tu tak ada. Yalah. Ini masa-masa. Sebab kita ingat balik masa zaman dulu, masa zaman Bera jadi Perdana Menteri pun ada rundingan. Maksudnya kalau dia kata kita pada masa tu kita nak ambil alih kerajaan boleh, tetapi kita memikirkan persoalan berkaitan dengan rakyat, kebajikan rakyat, kehidupan rakyat, jerit rakyat pada masa tersebut kan. Ada perbincangan dan kita pergi 3-4 kali kan, 3-4 kali mungkin lebih daripada itu kan, sekretariat dan sebagainya berbincang untuk maksudnya kita mendapatkan peruntukan daripada pihak kerajaan yang ada dan kerajaan itu boleh terus kekal sehingga pilihan raya. Cuma saya tak tahulah. Saya tak tahu yang ini. Kalau tadi soalannya menyatakan soal berkaitan dengan perbincangan, sebab saya rasa yalah, kalau kita dapat peruntukan itu juga, kita akan kembalikan kepada masyarakat, kepada warga, kepada rakyat, kepada penduduk yang terdapat di kawasan kita. Sebab itu saya pun apa yang boleh saya nyatakan bahawa kalau perlu ada perbincangan lagi, kita adakan perbincangan. Saya rasa media rundingan ni tak ditutup lagi kepada pihak kerajaan dan juga kepada pihak pembangkang untuk kita capai satu persetujuan yang jitu, satu persetujuan yang saya rasa dapat memberikan manfaat khususnya kesudahannya rakyat yang akan menerima manfaat daripada peruntukan yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat. Dan rakyat bukan PN saja. Orang amanah, orang PDAP, semua orang komplain sebab beras tempatan tak ada. Beras import mahal. Padahal beras di Kedah dengan Perlis sekarang ni orang ambil padi. Tapi beras tak ada. Tapi adakah kerana terma rundingan itu terma di dalamnya yang membuatkan mungkin itu saya katakan tadi, saya tak tahu apa termanya.
Saya tak tahu Dia kan. pihak Saya tak kerajaan tahu pun kan. tahu. Saya tak tahu apa termanya. Kita tak tahu. Jadi saya cakap takkanlah terlalu sulit, terlalu sukar untuk dipenuhi oleh kedua-dua belah pihak dalam persoalan berkaitan dengan butuhkan ni. Pada pandangan yang Muhammad Ulangat yang berada di kerusi kerajaan, saya anggap antara backbenchers yang sangat lantang. Melihat keadaan pembangkang sekarang, adakah mereka pembangkang ini, mereka ini memberi kesan yang mendalam kepada keputusan-keputusan ataupun polisi-polisi kerajaan? Macam saya cakap tadi, Pekeliling telah diubah selepas ada beberapa desakan, bukan sahaja di peringkat pembangkang, kerajaan juga ada menyuarakan kesan kalau SST kena pada logistik, sektor logistik. Ya, itulah fungsi kita walaupun kita berada di pihak kerajaan. Kalau dia kata ada benda yang tak betul, ada benda yang tak kena, kita kena nasihat. Begitu juga peranan daripada pihak pembangkang. Yang penting kepada saya kesudahannya kan apa juga keputusan yang dibuat oleh pihak kerajaan ini, rakyat yang harusnya menerima ataupun mendapat manfaat daripada keputusan yang dibuat oleh satu-satu kerajaan. Kita mainkan peranan dan juga tanggungjawab kita, tak kira kita di pihak kerajaan ataupun di pihak pembangkang. Yang penting macam saya sebutkan tadi, rakyat yang akan menerima manfaat yang terbaik daripada hasil keputusan yang dibuat oleh pihak kerajaan. Berkenaan manfaat ni pula, tadi sahabat saya di sini ada menampilkan satu hari ni ada keluar di dada akhbar online yang menyatakan bahawa bazar Ramadan ni makanan mahal. Bila ditanyakan pada peniaga ni, dia sebut SST. Jadi dia macam mana yang orang kata yang Muhammad Ulangat ni boleh sampaikan pada rakyat bahawa adakah itu kesan SST ataupun itu adalah kesan daripada peniaga itu sendiri, ataupun ni macam mana? Antara benda yang saya buat semalam di hari pertama kita berpuasa di bulan Ramadan ni, semalam saya turun ke dua bazar Ramadan lah di kawasan saya semalam ni. Setakat hari ni saya turun di dua kawasan tu, saya tidak menerima, maksudnya ada aduan-aduan. Maksudnya saya jumpa dengan setiap yang hadir tu, kita nak mendengar kan ada keluhan kan daripada mereka. Setakat ni lah, semalam ni tiada rumutan, tiada aduan yang sampai kepada saya yang menyatakan soal berkaitan mungkin berlaku sedikit peningkatan yang mungkin boleh ditampung oleh pembeli. Dan ialah kita pun saya sebutkan semalam, maksudnya kita pergi ke bazar Ramadan ni memang hari pertama, hari kedua ni memang nafsu kita lah. Betul. Kan? Kalau ikut almarhum Ustaz Ismail Kamus, kalau batu bata tu pun dipandang, mungkin batu bata tu pun dibeli dia orang. Maksudnya kan apa yang ada dijual memang semua kita nak beli. Sebab itu saya nyatakan semalam dalam ucapan saya lah, saya diberikan semalam untuk berucap di situ. Saya katakan bahawa kita beli makanan ataupun barangan yang memang kita nak makan ataupun keperluan kita. Jangan kita beli mengikut nafsu. Sebab bila buka tu kena air satu gelas, kuih sikit, dah tak lalu. Kesudahannya sebab dapur ada menyatakan, maksudnya kan berapa bilion kan makanan yang kita bazirkan. Sebab itu kita minta pihak kerajaan lah melalui KPDN supaya dapat turun ke bawah untuk memantau. Mungkin berlaku sedikit peningkatan harga. Dan kalau kata itu bagaimana memang nak satu peningkatan. Cari kaedah. Ya, carilah cara jalan penyelesaian untuk utamanya rakyat, untuk beri satu harga yang terbaik kepada warga masyarakat dan juga rakyat, khususnya kepada kita lah orang Islam yang sedang berpuasa di bulan Sebelum Ramadan. kepusingan terakhir, Yang Muhammad Arau, adakah isu yang sama dibangkitkan oleh rakyat di Arau mungkin melalui panggilan telefon ataupun komen-komen di sosial media, Datuk Seri, barang naik lah dekat Arau ni kan. Dia macam mana tu? Barang naik tu dah, barang memang naik lah. Barang semua naik. Lah masa nak tunjukkan mercy, kasihan belas kepada rakyat yang susah dengan bagi percuma. Apa salah bagi percuma? Takkan nak kutip duit yang 24 jam. Bagilah percuma. Jadi Kelang saya nampak pusingnya duk berjalan. Sebab dia punya prinsip ambil padi ni ialah dia kena keringkan. Bila kering dia nak kena kisar untuk mendapatkan beras, dan dia kena buat cepat sebab padi masuk. Dia beras tu pergi mana? Kan? Yang kita tahu ada dekat kedai farma. Tapi kedai farma kalau salah satu daerah tu ada satu kedai farma, takkan orang kena belanja tambang untuk datang beli beras di situ. Jadi orang akan beli beras di kedai runcit yang terdekat. Dan kedai runcit tak pernah kenal apa tu import. Dia ditulis itu beras import. Jadi tapi bila pergi masak nasi sama ya, macam beras tempatan. Jadi di Kampik tu, sebab di Kampik dia tak tukar, tapi ada satu
ada satu Logo sebesar 10 sen tu, dia tu beras import atau beras tempatan. Jadi hak itu boleh pelekat bubuh bila bila lah kan. Okey, itu nombor satu. Nombor satu tentang barang pasar Ramadan mahal, termasuk macam-macam kalau ada pesta mahal, mekanisme ataupun pendekatan yang diambil tu dah salah daripada kat awal. Majlis Bandaran, Kuala Lumpur semua salah. Sebab apa? Saya tanya dulu Kuala Lumpur, saya tanya kenapa roti john mahal. Saya ambil contoh roti john. Roti john RM9 semalam, betul Sri? Roti berapa ringgit di sini? 9 kena semalam. RM9. Dia naik RM2. Tak sudah RM7. Jadi roti john ni lah satu benda yang standard lah. Dia polis RM7. Kalau tani naik RM10, RM9, itu sesuatu yang kurang manis. Sekarang ni mekanisme mewujudkan pasar Ramadan tu di pangkat awalnya salah. Majlis Bandaran tak charge mahal, tapi event tu, orang yang pengurus event tu dia sediakan khemah, penganjur tu yang kenakan sewa. Dia kata sewa ni bukan yang dikenakan sewa tu oleh Majlis Bandaran, ni pengurus ni. Jadi patutnya Majlis Bandaran kena tetapkan dengan pengurus tu, kalau kau nak buat pasar Ramadan, ini khemah, harga ni macam ni, dia akan tetapkan. Kalau dia tak tetapkan, dia orang bebas menjual. Betul. Jadi akhirnya yang tanggung beban rakyat. Rakyat terpaksa pergi. Sekarang ni lagi susah. Sebab apa? Banyak orang makan menggunakan Grab, ya kan? Sebab nak cepat dan sebagainya. Jadi pasar Ramadan tu harapan mereka untuk dapat 1-2 makanan fresh. Saya sedar menteri komen pasal barang makanan banyak yang terbuang di sini. Saya ingat orang lain tak ada komen lah pasal Ramadan ni. Biar orang Islam komen tu lah, jangan berlebihan komen. Sebab saya ada pandangan saya sendiri, jangan sentuh benda-benda macam ni, nanti terlibat dengan 3R. Jadi main tajuk ni balik, saya nak beritahu Ahmad Sani, kalau Majlis Bandaran kenakan syarat kepada pengurus ni, vendor ni, kata kalau kau nak kenakan roti john, ini harganya. Jadi dia kata dengan itu jangan cat dia mahal. Majlis Bandaran ini takkan bulan Ramadan ni Majlis Bandaran nak kutip duit bagi free. Kuala Lumpur bagi free. Kuala Lumpur dah ada duit dah, bagi free. Dan pengurus ni bagi tahu dia tak boleh charge mahal. Sebab dia kata dia uruskan kutip sampah dan sebagainya. Tapi dia juga nak ambil untung. Dia bila dia lantik pengurusan tu, dia chairman nak ambil untung. 5,000 orang ni untung. Akhirnya dia kira dia untung, kita kena tanggung beban barang mahal. Betul daripada awal. Saya carankan supaya Majlis Bandaran, Bandaraya supaya bagi percuma besar Ramadan, dan pengurus ni kurangkan sewa. Bila kurangkan sewa, maka barang dijual dengan murah. Kita tengok dalam media sebut ada orang kena charge satu gram 17,000. Ini memang ribu-ribunya harga. Mengarut. Cerita ni cerita mengarut. Padahal Majlis Bandaran kau pergi sewa khemah, kau letak situ. Saya beritahu ada satu pesta yang berlaku di satu tempat, saya tak sebut. Dia kenakan sewa RM1,000. Saya pergi sewa khemah. Saya pula tak saya orang tahu tempat kat mana ya. Sekian kawan-kawan saya pergi sewa khemah 250. Berarti 250 dah boleh ada satu khemah, kursi meja semua dah boleh berniaga. Tapi dia charge RM1,000 sebab dia pengurus vendor. Jadi sepatutnya kita beri syarat, kalau nak supaya kamu charge separuh harga, dengan itu kita bagi free. Padahal kerajaan bagi free, tapi vendor yang dapat untung. Vendor pun dah orang tak kawal dia pun untung syok-syok dia lah. Macam pesta makanan di mana-mana, orang tu terpaksa jual mahal kerana dia kena bayar mahal harga khemah. Benda ni Ahmad, kalau kita bincang elok dalam bentuk yang lebih lunak, saya nak syorkan kerajaan ni, walaupun seorang yang Muhammad Sani besar, tapi di samping keganasan tu ada juga kelunakan dia. Jadi kerajaan sekarang ni kalau dia lunak dengan rakyat tak marah. Jangan bangkit-bangkit kerja maki rakyat, maki orang sakar apa. Dia pun tahu. Tak payah sakar. Nak tangkap lah. Tak payah tempik sakar. Ni saya akan tajuk SPRM tentang pergi tangkap orang, gari, dan gambar dipublishkan di pangkat media. Padahal yang ambil gambar tu, saya beritahu bukan media ambil gambar. Yang ambil gambar ialah ini rahsia yang tak ada dicerita. Ini saya akan cerita dalam parlimen. Jadi siapa yang ambil gambar? Kemudian ambil gambar bergari, lepas tu bila tangkap orang tu
dipublishkan gambar, dimalukan. Betul tengok dia hanya jadi saksi ya. Jadi berhati-hati. Ma'aikkan orang ni saya nak beritahu, yang perkara 4. Man satara musliman satara Allah di dunia wa akhirah. Tutuplah aib kamu di dunia, saudara kamu di dunia, Allah akan tutup aib kamu di akhirat. Saya cukup takut akhirat. Dia tak mau aib saya Allah tunjukkan, saya tak mau. Saya takut. Jadi saya tak mau mengaibkan orang. Tetapi kalau sekiranya agensi kerajaan pergi tangkap orang, belum tahu salah tak salah, gambar terpampang dalam media, hari ini saya akan cerita siapa sebenarnya Baik. yang membeli gambar, menjual gambar. Baik. Okay. Kita masuk pusingan.